Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini, cikgu akan teruskan dengan contoh-contoh soalan peratus tahun 5. Jadi, contoh yang pertama, tukarkan 75% kepada pecahan. Jadi, kita nak tukarkan 75% ni kepada pecahan. Jadi, kita tulis 75 perkan dengan 100. Kita tukarkan simbol peratus ni kepada per 100. Kemudian kita permudahkan, proses nak permudahkan, trik dia kita lihat di sini, hujung ni 5, hujung ni sifar, maksudnya boleh dibahagikan dengan 5. Jadi kita akan bahagikan dengan 5. Kita bahagi di tempat lain, 75 bahagi 5, bahagi macam biasa, 15. Jadi kita dapat 25, 55, 25. Jadi kita potong 75 bahagi 5, 15. Jadi 100 bahagi 5 kita dah tahu, mudah je. Kalau 100 bahagi 5, 100 bahagi 5, kita akan dapat 20. Jadi ni dapat 20. Jadi kita tulis dulu 15 per 20. Adakah 15 per 20 boleh dipermudahkan lagi? Boleh. Disebabkan boleh dibahagikan dengan 5. Kita lihat di sini, hujung ni 5, hujung ni sifar, maka boleh dibahagikan dengan 5. Jadi kita bahagi jadi kepala. 15 bahagi 5, 3. 20 bahagi 5, 4. Maka jawapan akhir bagi soalan ini ialah 3/4. Baik, kita teruskan pada soalan berikutnya. Tukarkan 450% kepada pecahan. Jadi kita tulis dulu dalam bentuk pecahan tak wajar. 450 per 450 teperkan dengan 100. Baik, kita lihat di sini, sifar yang di hujung ni kita boleh potong. Maksud dia kita akan membahagikan dengan 10. Potong sifar tu maksud dia kita akan membahagikan dengan 10. Jadi potong sifar satu atas, potong sifar satu bawah. Kemudian kita dapati hujung ni 5, hujung ni sifar, maksudnya boleh dibahagikan dengan 5. Jadi kita bahagi di kepala, 45 bahagi 5 kita dapat 9, 10 bahagi 5 kita dapat 2. Maka kita tulis balik 9/2. Jadi kita lihat di sini 9/2 ni dalam bentuk 9/2 ni dalam bentuk pecahan tak wajar. Jadi bukan jawapan akhir. Jawapan akhir mesti bentuk yang termudah. Jadi kita mesti tukarkan kepada nombor bercampur. Dengan cara 9 ni kita akan bahagikan dengan 2. 9 bahagi 2, bahagi macam biasa, 4, 8, jadi kita dapat baki 1. Maka kita tulis dalam nombor bercampur 4 1/2. Baik, kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Tukarkan 23/25 kepada peratus. Baik, soalan ni kita nak tukarkan pecahan ini kepada peratus. Seperti mana soalan yang sebelum ni, kita tukarkan peratus kepada pecahan. Sebab itu pada jawapan akhir sudah tidak ada lagi simbol peratus. Tapi untuk soalan ni, kita akan tukarkan pecahan ni kepada peratus. Maka jawapan akhir nanti mesti ada simbol ni. Simbol bulat, sempang bulat tu. Jadi kita tulis 23/25 darabkan dengan 100%. Jadi kita menggunakan kaedah pendaraban pecahan. Jadi kita letak siap-siap 100% tu per 1. Jadi sekarang ni cikgu tunjuk cara yang pertama. Cara yang pertama kita menggunakan kaedah pendaraban pecahan, iaitu kita darabkan dengan 100%. Jadi kita teruskan kepada proses yang berikutnya. Sekiranya kita nampak untuk potong, kita boleh potong lah. Trik dia, sekiranya menggunakan kaedah pendaraban pecahan, kalau nak potong mesti atas bawah ataupun silang atas bawah.
Kalau atas dengan atas tak boleh potong, bawah dengan bawah tak boleh potong. Jadi kita lihat di sini hujung ni 5, hujung ni sifar. Jadi boleh dibahagikan dengan 5. Jadi 25 bahagi 5 kita dapat 5. 100 bahagi 5 kita dapat 20. Jadi kita lihat di sini 5 dengan 20 ni boleh kita bahagikan lagi. Jadi kita potong 5 bahagi 5 1, 20 bahagi 5 4. Jadi yang tinggal ialah 23, 4, bawah ni 1 dan 1. Maka kita akan selesaikan 23 dan 4 tersebut dengan cara darab lah. Atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi kita selesaikan 23, kita darabkan dengan 4. Darab macam biasa, 3 darab 4, 12, 1 di atas, 2 darab 4, 8, 8 tambah 1, 92. Maka kita dapat 92 beserta simbol peratus ni per 1. Jadi tulis balik jawapan akhir sebagai 92%. Baik, ini cara yang pertama. Cikgu akan tunjuk kamu cara yang kedua. Okey, cara yang kedua iaitu kita jadikan pembawah dia 100. Jadi cara yang kedua kita lihat di sini ya. Cara yang kedua kita tulis 23 per 25 sama dengan kita jadi siap-siap bawah ni 100. Jadi kita menggunakan kaedah cuba jaya. 25 darabkan dengan berapa kita akan dapat 100. Bila kita kira 25 kita darabkan dengan 4, kita akan dapat 100. Maka 25 didarabkan dengan 4 kita akan dapat 100. Bila bawah darab 4, atas pun darab 4. Jadi bila kita selesaikan 23 darab 4 di atas ni, seperti mana yang dah dibuat di sebelah ni ya. 23 darab 4. Jadi kita akan dapat 92. Jadi kita dapat 92 per 100. Jadi per 100 ni kita tukarkan jadi simbol bulat sempang bulat. Jadi jawapan akhir bagi soalan ni ialah 92%. Jadi murid-murid boleh pilih sama ada menggunakan kaedah cara yang pertama, iaitu menggunakan kaedah pendaraban pecahan, iaitu kita darabkan dengan 100%. Dan cara yang kedua ialah kita jadikan pembawah dia 100, kemudian jawapan akhir kita tukarkan pecahan per 100 tersebut menjadi simbol bulat sempang bulat. Baik, soalan yang berikutnya. Jadi kita akan tukarkan nombor bercampur ni. Tukarkan 39 per 50 kepada peratus. Jadi disebabkan ini nombor bercampur, maka kita kena tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar, supaya kita tidak melakukan kesalahan sewaktu menjawab soalan. Jadi nak tukar kepada pecahan tak wajar, darab tambah bawah, darab depan tambah atas. Jadi kita selesaikan. Kita buat dulu tukar pada pecahan tak wajar. Jadi kita selesaikan 50 kita darabkan dengan 3. Darab 3. Jadi kita darab macam biasa. Jadi kita dapat 150. 150 kita tambahkan dengan 9. Jadi kita selesaikan macam biasa 9, 5. Jadi kita dapat 159. Maka kita akan tulis 159 perkan dengan 50. Baik, kita guna cara yang kedua tadi, iaitu kita jadikan pembawah dia per 100. Okey, 100 Baik. Kita tahu di sini 50 darab berapa dapat 100. Jadi kita tahu 50 boleh didarabkan dengan 2. Kita akan dapat 100. Jadi bila bawah darab 2, atas pun darab 2. Jadi kita selesaikan. Baik, kali ini cikgu tunjuk menggunakan kaedah lattice. Darab 2, kita selesaikan. Buat kotak, kaedah lattice ni buat kotak aja. Tak susah pun sebenarnya. Proses saja nak menghasilkan kotak sahaja.
Kemudian kita isi je kat dalam dia. 9 darab 2, 18. 2 darab 5, 10. 1 darab 2, 2. Maka kita akan tambah serong. Tambah serong macam ni ya. Ni penambahan serong menggunakan kaedah lattice. Anak panah ni tak buat pun tak apa. Jadi kita selesaikan 8. 1 tambah sifar 1. 1 tambah 2, 3. Maka kita dapat di sini 318. Dan jawapan akhir bagi soalan ini kita tukarkan. Sebabkan peratus peratus mesti jawapan akhir bulat sempang bulat. Jadi jawapan bagi soalan ini ialah 318%. Baik, ini cara yang pertama. Cara yang kedua tadi, sekiranya kita menggunakan kaedah pendaraban pecahan. Kita guna kaedah pendaraban pecahan. Baik, kita guna kaedah pendaraban pecahan. Jadi kita ambil, kita dah tukar kepada pecahan tak wajar di sini ya. Jadi kita ambil 159 perkan dengan 50. Kita darabkan dengan 100%. Jadi ingat bila darab dengan pecahan, pendaraban pecahan, kita bubuh siap-siap per 1 kat bawah ni supaya kita tak buat salah. Supaya kita tak buat salah, kita mengasingkan mana atas dan mana bawah. Jadi di sini kita boleh guna kaedah potong-potong. 50 bahagi 51, 100 bahagi 52. Jadi yang hasil darab ni kita dah buat di sebelah ni ya. Hasil darab ni kita dah buat di sebelah ni. Jadi kita dapat 318. Maka kita tulis balik 318 beserta simbol ni bulat sempang bulat. Baik, kita terus pada soalan berikutnya. Hitung peratus kawasan berlorik daripada seluruh rajah. Jadi kita kira dia minta kawasan berlorik daripada seluruh rajah. Jadi kita lihat di sini yang berlorik tersebut yang berwarna gelap tu. Jadi kita kira berapa yang berlorik ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis dalam bentuk pecahan 6. Baik, kita nak per dengan berapa ni? Jadi berapa jumlah keseluruhan kotak yang ada? Jadi kita kira yang berlorik tadi 6. Jadi jumlah keseluruhan kotak yang ada kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 6 per 12. Kita menggunakan kaedah pendaraban pecahan. Darabkan dengan 100%. Jadi kita letak siap-siap per 1. Supaya kita tak buat salah apabila kita menggunakan kaedah pendaraban pecahan. Baik, kita dapati di sini 6 dan 12 ni boleh dipermudahkan. Baik, syarat untuk potong-potong ni mesti atas bawah ataupun silang atas bawah. Kalau atas dengan atas, contoh macam ni ya. Kita lihat di sini ya. Sekiranya kita lihat di sini ya, saya tulis balik ya. 6 per 12 Sekiranya 6 dan 12 ni, 6 dengan 100 ni kita nak potong, tak boleh ya. Sebab atas dengan atas tak boleh potong. Atas dengan atas jadi tak boleh potong. Jadi kita lihat di sini 6 dengan 100 ni tak boleh potong. Sebab atas dengan atas. Jadi yang boleh potong di sini ialah 6 dan 12 ni. Jadi kita potong 6 dan 12 ni. 6 bahagi 6, 1. 12 bahagi 6, 2. Jadi kita boleh potong lagi. Kita boleh selesaikan lagi. Jadi kita lihat di sini 2 dan 100 ni boleh potong. 2 dan 100 ni dah boleh potong. Jadi kita potong 2 bahagi 2, 1. 100 bahagi 2, 50. Maka jawapan akhir bagi soalan ni ialah 50%. Baik, kita teruskan kepada soalan berikutnya. Kita hendak mencari peratus kuantiti 38% daripada 8,000 ml. 38% daripada 8,000 ml. Jadi daripada ni darab kita menggunakan kaedah pendaraban pecahan. Jadi 38
per 100 darabkan dengan 8,000. Jadi kita letak siap-siap per 1. Sama dengan, jadi kita boleh gunakan kaedah cancellation method lah. Potong-potong lah. Jadi sifar ni boleh potong. Potong satu sifar bawah, potong satu sifar atas, potong satu lagi bawah, potong lagi satu atas. Jadi yang tinggal sekarang ni 38, 80, 1 dan 1. Maka kita boleh selesaikan atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi cikgu tunjuk sini kita menggunakan kaedah lattice method lah. Jadi 38 darabkan dengan 80. Jadi kita menggunakan kaedah lattice method lah. Sukar di sini kaedah lattice ni untuk membuat kotak sahaja. Proses yang lain mendarab tu semua dah mudah. Jadi kita akan isi kat dalam dia. 8 darab 8 64, 3 darab 8 24, 8 darab sifar 3 darab sifar jadi tambah serong, sifar 4 10 1 3. Jadi kita dapat di sini jawapan dia ialah 3040 per 1. Baik, kita kena ingat 3040 per 1 bukan jawapan akhir. Maka kita perlu tulis balik jawapan akhir sebab 3040 per 1 membawa maksud 3040 bahagikan dengan 1. Sebab itu jawapan dia mesti kita tulis balik 3040. Jadi unit di sini mililiter. Maka 3040 mililiter. Baik, kita teruskan pada soalan berikutnya. 150% daripada 4680 meter. Jadi daripada ni simbol darab. Jadi tulis 150, tukarkan peratus ni kepada per 100 per 100. Jadi darabkan dengan 4680 meter. Jadi kita letak siap-siap per 1. Jadi ingat proses mendarab pecahan ni dia atas darab atas, bawah darab bawah. Nak potong pun mesti silang atas bawah ataupun atas bawah. Jadi kita lihat sini sifar dengan sifar ni boleh potong ni. Potong tu sifar bawah, potong satu sifar atas. Jadi ada lagi sifar ni. Jadi tinggal ni 10 dengan 150 ni boleh potong sebab membahagikan dengan 10. Potong lagi satu bawah, potong lagi satu atas. Jadi ingat proses yang berikutnya, atas darab atas, bawah darab bawah. Proses pendaraban pecahan. Jadi 15 darabkan dengan 468. Di sini cikgu gunakan kaedah lattice 15 darabkan dengan 468. Kaedah lattice ni dia tak ada masalah. Sekiranya kita nak buat dia 468 darab 15 pun boleh, 15 darab 468 pun boleh. Jadi kita buat kita buat kotak. Jadi kita buat kotak. Okey. Okey. Kemudian kita isi kat dalam dia 5 darab 4. Kalau letak atas ni sifar 4 20 4. Kemudian sifar 6 5 darab 6 30. 1 darab 6 6. 5 darab 8 40. 1 darab 8 8. Seterusnya kita akan tambah serong. Di sini tambah serong sifar. Sifar tambah 4 tambah 8 12. 1 ke atas ni 1 tambah sifar tambah 3 tambah 6 10. 1 lagi ke atas ni 1 tambah 2 tambah 4. Jadi kita dapat 7. Maka jawapan ni kita akan dapat sebagai 7020 per 1. Jadi ingat unit dia ni meter.
Jadi jawapan akhir bagi soalan ni ialah 7020 meter. Baik, kita teruskan kepada contoh yang berikutnya. Di dalam sebuah bas ada 40 orang penumpang. 35% daripada mereka ialah kanak-kanak, 35% ialah kanak-kanak. Jadi soalan minta berapakah bilangan penumpang dewasa. Jadi untuk menjawab soalan ni, cara yang pertama cikgu tunjukkan kamu, kita cari dulu berapa bilangan kanak-kanak yang ada. Kemudian kita akan tolak. Itu cara yang pertama. Jadi kita terus ambil 35% ni, 35 per 100 kita darabkan dengan 40. Kita terus letak tak siap-siap per 1. Jadi kita selesaikan. Kita lihat di sini ada sifar. Sifar boleh potong ya. Potong sifar bawah, potong satu sifar atas. Potong sifar ni maksudnya kita membahagikan dengan 10. Ingat nak guna kaedah potong-potong ni, atas dengan atas tak boleh, bawah dengan bawah pun tak boleh. Senang cakap, sama aras tak boleh. Dia boleh potong apabila atas bawah ataupun silang atas bawah. Jadi kita lihat di sini 35 dan 10 ni kita boleh potong. Potong tu maksudnya kita membahagi. Jadi 10 bahagi 5 2, 35 bahagi 5 7. Ada lagi 2 dan 4 ni. Jadi kita bahagi lagi. 2 bahagi 2 1, 4 bahagi 2 2. Jadi kita lihat di sini. Kita selesaikan pendaraban pecahan ni. Atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi 7 darab 2 14 per 1 darab 1 1. Maka bilangan penumpang untuk kanak-kanak seramai 14 orang. Jadi soalan minta berapakah dewasa. Jadi kita nak cari dewasa, mudah sahaja. Kita ambil 40, kita tolakkan dengan 14. Tolak macam biasa. Jadi sifar tak boleh tolak 4. Pinjam 1 daripada 4, 4 jadi 3. Sifar yang di 10, 10 tolak 4 6, 3 tolak 1 2. Maka jawapan berapakah bilangan dewasa ialah seramai 26 orang. Baik, cara yang kedua ialah kita menggunakan pelengkap peratus. Jadi kita ketahui di sini 35% ni ialah kanak-kanak. Kita guna pelengkap peratus. Jadi 100% ialah yang lengkap, keseluruhannya 100%. Jadi kita menggunakan pelengkap peratus. Jadi kita akan tolak. Jadi 100% kita akan tolakkan dengan 35% untuk mendapatkan peratusan bagi dewasa. Jadi kita tolak macam biasa. Sifar ni jadi 10, 9, yang ni jadi 10. 10 tolak 5, 5, 9 tolak 3, 6, 65%. Jadi kita dapat 65% ni merupakan peratusan bagi dewasa. Jadi kita terus cari berapakah bilangan dewasa dengan cara 65 per 100 darabkan dengan 40. Jumlah keseluruhan penumpang dalam bas tersebut per 1. Jadi kita lihat di sini sifar ni boleh potong. Sifar tersebut boleh potong. Dipotong satu sifar bawah, potong satu sifar atas. Jadi 10 dengan 4 ni boleh potong lagi sebab genap dengan genap, ataupun 10 dengan 65 pun boleh. Jadi untuk mudah kita potong 10 dengan 4 ni. 10 bahagi 2 5, 4 bahagi 2 2. Baik, sekiranya kamu tak nampak, kita terus selesaikan. Atas darab atas, bawah darab bawah, sebab ini proses mendarab pecahan. Jadi kita selesaikan 65 darab 2, 65 darab 2. Jadi darab macam biasa. 5 darab 2 10, 1 2 darab 6 12, 13. Jadi kita dapat 130 perkan dengan 5 darab 1, kita akan dapat 5. Jadi 130 ni kita selesaikan.
dengan cara membahagi macam biasalah. Jadi 130 bahagikan dengan 5. Dibahagi macam biasa. 2/5 10, 30 turun bawah jadi 6/5 30. Jadi kita dapat jawapan akhir bagi soalan ini ialah 26 orang. Sama juga seperti mana cara yang sebelum ni. Cuma cara ini lebih mudah, iaitu kita menggunakan pelengkap peratus. Kita cari dulu peratusan untuk dewasa. Seterusnya kita selesaikan dengan cara mendarat pecahan. Maka kita terus dapat jawapan akhir 26.